Dan yang seterusnya, kita ni stres tuan-tuan. Saya tahu semua orang ada stres. Tuan-tuan tahu, saya dapat buat kajian baru-baru ni melalui seorang yang boleh dipercayai hasil tindakan dia. Dia kata pembunuh pertama dalam negara Malaysia hari ini, pembunuhnya adalah penyakit jantung. Itu satu. Tu yang main rebah stroke. Dan bubuh 3 injap lagi okey lagi. Yang terus rebah ni. Mudah-mudahan Allah pelihara kita tuan-tuan, sempat bertaubat, sempat buat amal dan tak susahkan orang. Kita doa banyak-banyak. Tapi nak cerita, itu yang pertama. Yang kedua, penyakit yang terhebat di negara Malaysia, apa dia? Rupa-rupanya penyakit mental illness. Penyakit rohani, penyakit jiwa. Kita dulu tengok bulan, kita bertafakur. Subhanallah, Maha suci Allah menjadikan bulannya begitu indah. Hari ini bila mai mental illness, tengok bulan mengambang, Pak Angah layang balik, tak balik-balik Pak Angah. Pasal apa? Kepala dia dah tak apa nak tune, tak apa nak betul. Saya nak bagi tahu rahsia pada orang muda. Tekanan kerja dia menyebabkan dia jadi stres. Hari ini berapa ramai doktor keluarkan pil Xanax. Hari ini berapa ramai doktor keluarkan pil Romeron. Kenapa? Hang ni ada anxiety disorder. Hang ni ada bipolar disorder. Penyakit yang sukar untuk kita bagi tahu pada orang lain. Penyakit ini Allah dah sebut lama dah. Kalau hang nak elok, tidak ada ubat di atas dunia melainkan kembalikan hati kamu rukaan sujud dan menyembahkan Allah. Pasal apa tuan-tuan? Aku pernah sakit benda yang lebih kurang 2 tahun kita tak main Tun Saadun tuan-tuan perempuan. Dulu okey ceramah, okey. Tapi saya balik saya diuji. Allahu Akbar. Saya rasa semua ustaz diuji. Ustaz Kazim kena uji sakit. Ustaz Haslin Bollywood pun kena uji sakit. Semua sakit tuan-tuan. Tapi pattern lain-lain lah. Pertama, untuk kifarahkan dosa. Yang kedua tuan-tuan, Allah sayang kat kita. Tapi saya nak bagi tahu, bila saya sakit, masuk bilik ayak tak boleh, makan tak kenyang, tidur tak lena. Hai ustaz, lain macam bunyi ustaz. Dah, ni nak habaq mai tuan-tuan. Memang tak boleh, tidur tak boleh, tapi ceramah kena jalan. Tenaga tak ada tuan-tuan. Kita makan ni roti bakar Bali. Sampai yang kedai tu tahu dah. Kalau dia ni mai roti bakar dengan Bali je dia makan. 6 bulan tuan-tuan. Roti bakar dengan Bali. Pergi jumpa ustaz-ustaz ruqyah. Ustaz bacalah ayat-ayat ruqyah untuk hilang kok ada benda-benda tak berapa nak elok ni, bagi hilang ni. Saya buat. Tapi satu obat tuan-tuan perempuan yang orang lain tak boleh bagi tuan-tuan. Apa dia? Mai masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah, masuk rumah Allah, segala penyakit hilang tuan-tuan perempuan. Jangan besok dah tua-tua baru kita mai dengan ilmu tak ada apa tak ada, dia duk mai kepala dia masuk semua lalas sembahyang depan daripada saf imam. Ada jadi lagu tu. Dia lama tak main masjid, sekali main masjid, pak pergi depan imam. Budak kecil tegur, "Pakcik, minta maaf pakcik. Kita ni tak boleh lebih sah daripada imam. Tak sah solat kita." Orang lama hang tegur silap. Ha dia kata. Ni hang ni mok betul. Tahu tak ni tapak masjid ni dulu tempat pakcik main congkak tu. Ni main chess, main dam semua ni. Aku dah haji banyak kali dah kat sini tu. Hang nak pergi tegur pakcik sembahyang tang mana, suka hati pakcik lah, ini rumah Allah. Tang mana pun kita boleh solat. Tu dia ayat betul. Tapi pakcik dalam hukum tak boleh sembahyang lebih daripada saf imam. Tak sah salat jemaah kita. Habis bila masa pula hang pandai-pandai kata aku tak boleh ni. Bila masa aku nak duduk depan imam? Tunggulah pakcik mati, boleh letak depan imam. Ha tu dia ayat power juga budak-budak lah ni. Nak depan sangat imam, tunggu kita meninggal besok. Tuan-tuan, semuanya ilmu. Sebab itu saya nak balik-balik. Kadang-kadang orang stres, orang anxiety, orang nak cepat faham, orang tak mau bersabar. Sedangkan dalam puasa ni ada satu kalimah yang perlu kita ucapkan waktu kita bawa kereta. Bawa kereta ni perut lapar, lambat lagi jam ni, jam gila, bumper to bumper, traffic light merah, mai ada satu mak rempit bagus punya cilok, langgar kita punya pintu cermin sikit, pap kita.
Apa kita ucap daripada mulut kita dalam puasa ni? Kan? Takkan kita nak ucap dalam masjid kan? Tapi itulah dia. Nabi quote dalam Quran, dalam surah Yusuf, bila kita dalam keadaan teruji dan diuji Allah, kita sebut satu kalimah, fasabrun jamil. Sekali lagi. Fasabrun jamil. Sabar itu indah, tuan-tuan. Orang Taman Tun Sa'adun ni cukup sabar untuk meramaikan masjid kita. Dan bukan Taman Tun Sa'adun, tak terkecuali masjid-masjid negeri Pulau Pinang. Ustaz Rashid, kita tahu di mana-mana majlis memang nak meramaikan jemaah masjid. Kita buat program banyak, tuan-tuan. Lah ni pelibatan dengan timbalan Ketua Menteri kita, Masya Allah, Tabarakallah. Ni pasal apa, tuan-tuan? Pasal kena sabar nak ajak orang mai ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita hanya boleh mengajar, tetapi taufik dan hidayahnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Saya nak minta pada orang-orang yang dapat penyakit anxiety disorder, bipolar disorder atau stres, tuan-tuan, cuba balik sekali lagi. Kita rehat 5 hingga 10 minit. Jangan bicara apa-apa soal dunia. 5-10 minit kita tafakur, diam aja. Ingat Allah sudah. Jangan ingat semua ni apa ni, langsiak nak tukar ni, anak-anak nak balik berapa ribu lah. Tak. 5 hingga 10 minit padam media sosial, jauh-jauh telefon, relax. 5-10 minit, jangan fikir apa, kosongkan fikiran. Ini kata para orang bijak pandai, boleh akan meriliskan penyakit-penyakit rohani kita. Ingat Allah. Dan yang terakhir, cuba elak perkara-perkara negatif masuk dalam minda. Tahu perkara negatif? Tuan-tuan, hari ni balik sekali lagi, kerja kita tak ada, duduk atas kursi malas, mula kita buka Nindia, mula-mula tengok semua cerita negatif. Dah masuk perkara negatif ke dalam minda kita. Sedangkan berapa puluh tahun dah kita masuk benda-benda sampah ini ke dalam fikiran kita, menyebabkan orang jadi kalut, tuan-tuan perempuan, sampai orang tak kalut untuk solat berjemaah. Orang fikir kekalutan yang lain. Apa yang berlaku di sana? Apa yang berlaku di sini? Mai pula ustaz duk cerita pula, ini Al-Masihud Dajjal dah nak turun. Kita sekarang dalam zon akhir zaman. Betul, tak ada kita nafikan. Betul, hadis-hadis tu sahih, betul. Tapi dalam kita nak tunggu Dajjal turun, yang kita takut Dajjal tak turun-turun, malaikat maut turun dulu ambil kita. Kita tak ready apa pun. Kita duk sibuk ni, apa ni, apa nak jadi. Tu tasik tu dah kering dah tu. Kena jaga. Solat jemaah tak juga. Jaga tu bunyinya ada. Saya ingat diri saya, tuan-tuan. Sebab itu kita terlalu ambil cakna apa yang berlaku negatif dalam dunia hari ini. Memang dunia bertabrakan, tuan-tuan perempuan. Tetapi cara nak tenangnya, kita membuat gerakan solat subuh berjemaah supaya kita dapat balik intim. Kadang-kadang, tuan-tuan, bila kita seorang-seorang, kita jadi mantung, tuan-tuan. Bila kita beramai-ramai, berpelukan, bersalam, gugur dosa antara kedua kita, kemudian semua jadi recharge balik, tuan-tuan perempuan. Bila kita satu doa, kita mengaminkan sama-sama, ini merupakan kekuatan jama'i kita di sini. Sebab itu masjid buat iftar jamaah. Iftar jama'i ni, tuan-tuan, memang kena buat. Sebab bulan Ramadan je yang ada. Buat banyak-banyak, tuan-tuan.